Jabatan Meteorologi Malaysia (MET) Malaysia pagi ini mengeluarkan amaran cuaca buruk dengan hujan berterusan di beberapa kawasan di Pahang dan Johor. MET Malaysia dalam kenyataan memaklumkan ia membabitkan daerah Kuantan, Bera, Pekan dan Rompin di Pahang serta Segamat, Mersing dan Kota Tinggi di Johor. Pada masa yang sama, amaran cuaca waspada dengan hujan lebat. Alright gang, video kali ni aku nak tunjuk kat korang pengalaman aku menempuh ribut selama 30 minit. Ribut ni memang cepat gila sampai aku tak expect yang dia cepat gila sampai dekat kita orang. So masa tu aku ada dalam tak silap aku ada 5 biji kayak yang bersama dengan aku. Tapi antara 5 biji kayak ni aku adalah kayak yang terakhir sekali yang ada kat kawasan tu. So alhamdulillah trip tu ada dua orang brother yang memancing pakai boat dan dia selamatkan aku kan. Right, hari aku pergi memancing tu, hari tu cuaca gelap, memang cuaca gelap. Kalau aku perasan dekat laut sana dah start mendung, tapi sebenarnya mendung tu jauh. Aku ingat okay lah, macam aku tak ada pengalaman yang luas pasal ribut ni sebab aku tak pernah kena ribut yang macam tu kan. Dulu ada sekali aku kena, bukan ribut lah, angin dengan alun, tapi masa tu aku naik IB, so aku boleh cepat balik ke darat lah kan. Aku boleh laju tu boleh ke darat. Tapi kali ni aku tak take note yang bahawasanya bila mendung di laut sana, possibility untuk ribut tu sampai ke aku tu cepat. So cerita dia, hari tu bermula dengan hujan renyai pagi tu. Cuaca memang mendung dan hujan renyai start turun. So aku start vlogging dalam keadaan hujan renyai. Selamat pagi. Selamat pagi guys. Selamat pagi gang. Selamat pagi semua. Hujan kan? Hujan. Cik Man tengah ambil bil tu. Sebab apa? Dia punya dia punya pedal fin dia putus. Dia tengah fikir dia kan, tengah adjust. Tu Cikgu Aiman dengan IB dia. Hujan lah cikgu. Nak beli apa? Oh depan ni. Oh boleh. Jadi buat video kan. Aku dah gerak naik atas. Hari hujan lah pagi ni. Mendung lah kira kan. Kira sejuk lah. Okey lah. Oh nak tunggu Cik Man tak tahu lah siap ke tak dia punya apa ni, fin tu, pedal kan, pedal fin dia. Kau doakan aku dapat strike padu-padu hari ni kan. Harap hari ni ada hasil lah, hasil yang best-best lah. Sebab dah lama tak dapat strike best-best ni kan. Air linang babe, linang gila hujan kan. Dah, jom lah kita pergi mancing. Hai. Yang drop. Dan awal pagi tu aku dah ada 2 strike. Aku dah dapat 2 strike kerapu dalam masa yang sama. Dalam masa yang sekejap tu aku dah dapat 2 strike. Pagi ni. Oi, kenapa ni? Strike off kamera. Strike pagi. Alhamdulillah, kasih naik dulu. Kerapu. Weh sikit je. Dan sauk. Alhamdulillah, strike pagi. Jig kali ni aku pakai Dr. Braid punya jig 40 gram. As you macam biasalah, the hook kapu guys. Apa? Kapu. Oh, fish on. Sangkut. Alamak, dia buat pergi batu Keluar. Yes, keluar. Come on, keluar. Yes, keluar. Derek cair. Apa ni? Ishan.
Kapu sekali dengan ni. Kapu sekali dengan jaring buat naik. Jaring? La ilah Allah, patutlah. Macam mana ikan nak makan kalau macam ni gaya. Dengan pukat sekali berbalut lah. Besar tu pukat, saya siapa ni? Fish on guys, kapur lagi. Sekali berbalut dengan pukat lah. Mana tengok ni. Nampak pukat sekali buat naik. Alamak, nak kena settle pukat tu. Sekejap geng, settle sekejap ni. Kau tengok tu, duduk sekali dengan pukat sekali. Kemudian aku berpindah kepada satu spot lagi. Spot ni yang aku berpindah dengan 5 biji kayak ni lebih kurang dalam 5 km daripada darat. So aku start pedaling naik atas dan kita orang start try light jigging kat situ. Tapi memang tak ada apa kat situ. Lalas end up aku and the gang main Apollo macam tu kan, cari live bait kan. Aku dah dapat live bait. Bila aku dah kat atas tu, aku perasan yang ribut ni dah makin menghampiri kita orang tau. So aku and the gang start pedaling ke darat balik. Tapi aku tak terus ke darat, aku pergi dekat area batu yang tempat biasa aku mancing tu. Gang, korang tengok tu kat laut gelap weh. So kita orang semua menghala turun ke darat sikit. Nak lari pada ribut tu sebelum dia sampai. Sambil tu aku trolling, dapat selar tadi, selar besar. Sambil tu aku trolling tengok kalau ada rezeki, mana dah tahu kan. Alright, jom. Masa on the way trolling ni, aku dengan 4 biji kayak tu dah separate. So aku menghala ke selatan, dan 4 biji kayak ni dah start menghala ke utara. Geng, hujan dah sampai. So aku dah on the way turun. Aku boleh kata jauh juga pada darat ni kan. Tapi hujan dah sampai, tak lebat lagi. Ni kalau lama lagi boleh lebat ni. So aku slow pedal lah ke darat kan. Sejuk. So masa aku sampai dekat batu tu, hujan dah start sampai. Okay, bila aku dapat rasa yang ribut ni dah makin hampir, hujan dah start renyai, hujan renyai dah start turun, dan aku tengok awan dah gelap dan suasana masa tu macam hari maghrib tau. Padahal masa tu aku ingat dalam pukul 2 atau pukul 3 petang, tapi suasana dia dah macam maghrib. Awan boleh jadi biru gelap. Kemudian aku dah start kata, okay, aku dah tak boleh tunggu lama sebab aku adalah orang terakhir sekali duduk di belakang semua orang. So aku start pedaling. Tapi sebenarnya masa aku start pedaling ni, aku dah mula fikir yang bahawa kalau aku tak sempat nak lari daripada ribut ni, aku akan ambil peluang untuk masuk dalam pelabuhan. Sebab aku dengan muka kuala pelabuhan tu dah dekat sangat. So aku fikir kalau aku tak sempat nak gempuh ribut ni, aku terpaksa masuk ikut pelabuhan dan aku terpaksa berlindung di belakang pemecah ombak ni. So pemecah ombak ni adalah breaker untuk angin dan ombak yang kuat kat luar. So itu adalah intention aku. That's why aku masih lagi berani duduk kat belakang. Dan masa itulah insiden ni berlaku. Korang tengok, masa insiden ni berlaku, ribut ni datang daripada belah utara tau. The first person yang kena ribut ni Tijang Fishing. Korang boleh tengok dekat channel dia ada up pasal ribut ni. Dia adalah orang yang pertama kena ribut ni. So video klip ni adalah ihsan daripada Tijang Fishing. Korang tengok ni macam mana dia kena dan betapa kuatnya angin masa tu. Tapi sedang aku nak prepare untuk diri aku menghala balik ataupun menghala masuk dalam pelabuhan, ada 2 hamba Allah ni, dia tolong aku. So masa aku mancing, aku perasan ada satu bot, ada 2 orang dalam satu bot fiber tengah mancing kat depan tu. So dia orang datang kat aku sebenarnya aku tak kenal kan, tapi end up aku kenal lah Wan dan juga Kril kan. Dia yang tolong aku, terima kasih Wan dan Kril. So dia orang datang hulurkan bantuan kat aku sebab dia orang kata cuaca dah makin teruk dan aku takkan sempat balik. So dia orang nak bantu aku dengan towing aku balik ke darat.
So yang ini yang paling ngeri yang aku rasa selama 30 minit dengan bantuan Kril dan Wan tolong aku trolling balik ke darat. Jangan masuk tali takut putus kan. Saya pegang je, kalau jadi apa-apa saya lepas lah. Jadi apa-apa, boleh lepas. Tali. Masuk dalam tu, masuk dalam kipas. Ibu geng, nasib baiklah brother dua orang ni tolong aku kan. Aku nak balik memang tak lepas ni. Ibu. So geng, kalau korang tengok masa aku Kril dan juga Wan ni tengah nak ikat kayak, sebenarnya aku nak pegang tau tali tu. Selalunya kalau kita berkayak atau kita nak orang trolling kita, maksudnya kita duduk belakang dan ada orang trolling kat depan, kita tak boleh ikat mati tau kat kayak. Sebab apa? In case kalau jadi apa-apa kat depan atau ombak datang hentam kita tanpa laju, kita tengok keadaan tak terkawal, kita boleh lepas tali tu dan kita start pedal jauh daripada yang towing kita ataupun dalam keadaan yang teruk tu kan, kita boleh handle. Tapi Kril dan Wan insist yang dia akan ikat mati kat kayak aku, tapi dia orang kontrol kat depan. Yang itu aku rasa lega sebab dia orang kontrol kat depan. So maksudnya kalau dia tengok cuaca makin teruk dan aku makin terumbang-ambing, aku tak boleh nak handle kayak. So dia orang akan lepaskan tali dan aku akan start paddling by aku seorang kan. Aku dah start paddling by aku seorang. So cerita dia pada awal trolling semua okey. Hujan renyai, alun biasa, alun just normal alun, maknanya kau boleh handle. Tapi dekat pertengahan perjalanan tu, ribut ni sampai dan dia hit aku kau-kau masa tu geng. Cuma aku perasan aku kena hit tak seteruk kat depan tu kena hit sebab aku ada water breaker belah kiri aku. Korang boleh tengok dalam video ni ada water breaker yang menghalang angin kan. Tapi still aku cerita kat korang pengalaman yang aku rasa sebab korang tahu yang keadaan makin mendebarkan masa tu. So Kril, Wan towing aku duduk kat belakang. Aku cuma berdoa je jangan ada ombak besar tampar aku punya kayak dan aku collapse. Yang itu yang aku takut. Korang tengok video ni macam mana alun masa ni dan angin masa ni hentam aku kau-kau dan Kril. Kau bayangkan Kril pakai boat fiber yang aku ingat dalam 14 kaki macam tu kan. Dan dia punya haluan depan tu bukannya design untuk mancing laut. Dia memang aku tengok macam lebih kepada nak mancing sungai punya design. So dia pun cedok air dan aku pun cedok air. Tapi aku cedok air keluar terus. Aku pun risau juga kat diorang, takut diorang terlampau cedok air banyak dalam diorang punya fiber kan. Korang tengok sendiri macam mana aku, Kril dan Wan melalui ribut ni nak sampai ke selekor pertama yang kat depan tu. So bagi aku, kalau aku sampai kat selekor pertama yang kat depan tu, aku dah selamat sebab dah makin dekat dengan darat. Korang tengok video ni. Selalunya masa tu aku punya fin ni aku akan flat up, aku akan naikkan dia punya fin. Lepas tu rada pun aku naik. Memang betul dia depan lah kontrol. Sepatutnya aku pegang tali tu kalau jadi apa aku boleh lepas kan. Tapi ya tali tu kasar, tak boleh masuk, boleh ikat je. Agak okey lah kan.
masa aku nak dekat sampai dengan darat ni, aku perasan ada 2 IB tau. Ada 2 IB yang datang nak rescue. Aku tak perasan sama ada. Sekejap aku tengok. Aku tak sempat nak balik. Ikut sampai dulu kan. Dia bagilah berada dua ni dia. So ada 2 IB yang cuba nak rescue Pop 71 dan Haji dan labu-labunya. Dia orang datang untuk rescue yang 4 kayak yang ada dengan aku, dan termasuk kayak-kayak yang on the way pergi on the way balik, yang belah dekat selekor pertama tu ada, aku ingat dalam ada newbie jugalah, ada newbie kayak yang tengah struggle. Aku dengar cerita dia orang dah start duduk atas batu sebab dah tak boleh nak keluar. Tapi alhamdulillah ada kayakers yang berpengalaman bantu dia orang. Semua selamat lah kan. Cuma aku adalah orang yang last. Pop 71 dengan Haji dan labu-labunya selamatkan diorang yang kat depan. Tapi dalam masa yang sama, bila diorang tengok aku, Kril dan Wan towin aku, so diorang dah tahu yang aku selamat. So guys, ni adalah pengalaman yang aku rasa paling teruk lah aku kena kan. Sebab apa? Sebab kurangnya pengetahuan pasal boat ni kan. Jangan. Oh gila bro. Berdampak. Jangan. Bang, mati enjin bang. Mati enjin tu jap. Mati jap. Kejap lah. Bang. Bukan. Takut hal masuk air daripada tepi kan. Bang, saya nak bagi duit minyak. Tapi duit tak payahlah kan. Oh dah. Tak ambil ikan bang. Bang, ambil ikan ni. Woi. Bos. Aduh, ada orang ni. Aduh geng. Aduh, aku tak tahu nak cakap apa. Aku nak bagi duit minyak kat diorang kan. Nak bagi duit minyak, nak bagi ikan. Sebab selamatkan aku kan. Gila lah. 3 km yang paling intense yang boleh. Orang kata 3 km yang paling mendebarkan lah bagi aku. Larilah diorang, aku nak bagi duit. Nak cakap terima kasih pun tak dan. Aduh ay. Okay, aku dah nak sampai kat darat dah. Aduh, brother tu aku nama pun tak tahu. Dia tu lari, dia pecut sebab aku nak ingat nak bagi duit minyak ke dia kan. Duit minyak, lepas tu nak bagi ikan yang aku dapat ni. Dia pecut balik terus. Aku kena cari lah dia kan. Nasib baik dia ada selamatkan aku kan. Aku memang tak sempat dah tadi. Memang serius dah tak sempat lah. Serius lah abang. Oh geng, gibut ni datang laju, pergi pun laju. Aku try trolling je lah. Sebab nampak dah angin dah tak ada kan. Cuma kucah-kucah je sikit. Aduh, aku rasa galak lah. Sebab brother tu aku tak sempat nak cakap terima kasih. Dia laju gila, dia belah macam tu je. Tapi guys, alhamdulillah aku selamat sampai. Cuaca datang memang macam aku cakap tadi, dia datang cepat tapi dia berlalu pun cepat. Aku ingat dalam 30 minit ni lah, 30 minit yang mencemaskan bagi aku dan aku punya buddy semua kan. Tapi ribut dia datang cepat dan berlalu dengan cepat. Alhamdulillah kita orang semua selamat landed. Dan dan Kril dan Wan lah kan. Kril dan Wan aku sebenarnya nak offer dia, nak offer something lah. Aku nak bagi sebab aku nak kena terima kasih kepada diorang sebab diorang selamatkan aku kan.
So aku cubalah nak offer ikan ataupun nak bagi sikit duit untuk untuk bayar minyak ke apa ke. Sebab diorang pun menggandai nyawa diorang untuk selamatkan aku. Tapi diorang memang sempoi lah. Diorang tu belah je. Aku nak cakap terima kasih pun tak dan. Diorang tu belah je. Terima kasih Krill dan Wan. Korang ada dekat situ dan korang ambil berat pasal aku yang last kali kan. Dan korang towing aku. Ibaratnya korang pun sama juga menggandai nyawa lah untuk menyelamatkan aku keluar daripada ribut tu kan. So at the end of the day, semua selamat guys. Semua selamat, semua landed selamat. Lepas setengah jam tu terus reda. Angin tak ada, hujan dah start renyai-renyai sikit-sikit, alun ombak pun dah steady. Setengah jam berlalu dengan cepat. Keadaan laut semua dah okey. Aku start mancing lagi lah kan. Tapi aku kumpul daripada tu aku trolling lagi sebab aku sayang. Aku ada umpan hidup yang selar seekor hidup lagi. So aku trolling lagi tapi aku tak ada strike. Lepas tu aku tak ada strike dan aku balik. Tapi alhamdulillah bagi aku ini adalah pengajaran untuk aku. So aku kena take note yang cuaca bukan kita punya tandingan. Macam mana nak cakap So guys, the moral of the story, aku belajar dengan cara yang mahal lah bagi aku. Aku belajar dengan cara yang mahal bahawasanya aku kena ambil tahu tentang surrounding aku dan sepatutnya aku lebih faham cuaca tu. Maksud aku kena buat study dulu sebelum aku turun dan aku kena belajar lagi kan macam mana aku nak handle bila nampak awan gelap atau cuaca macam tu dan arah tuju angin. So aku kena ambil tahu semua tu untuk keselamatan diri aku. Dan nombor 2nya, kita tak perlu push diri kita terlampau, push diri kita mencari strike atau konten dengan kita mempertaruhkan nyawa kita lah kan. Alhamdulillah guys, semuanya selamat. Aku belajar dengan cara yang mahal macam aku cakap tadi. So ni adalah pengalaman aku. So lepas ni aku kena lebih berhati-hati lah. So guys, itulah cerita aku. Cerita 30 minit pengalaman aku menghadap ribut ni. Mungkin view dalam video ni korang tak nampak macam kuatnya ribut ni, tapi aku yang hadap ribut ni aku tahu macam mana kuat dia kan, macam mana bahayanya ketika tu. So guys, safety kena nombor 1. Alhamdulillah lah semuanya selamat. Aku harap video yang aku tunjukkan korang ni boleh educate aku dan juga korang tentang surrounding dan keselamatan diri kita masa kita berada di laut. Aku harap macam tu lah kan. Bagi aku masih lagi baru dalam dunia kayak ni dan aku masih lagi belajar dan sentiasa belajar sebab hari-hari kita akan jumpa benda yang baru kan. Apa yang berlaku di sekeliling aku, cuaca, apa semua, safety kayak aku kan. Aku harap video ni dapat bagi pengajaran untuk kita semua dan termasuk aku lah. Jadi guys, terima kasih sebab korang tonton video ni sampai habis. Terima kasih banyak. So guys, aku cuba nak produce video yang baik untuk korang. InsyaAllah aku cuba yang terbaik untuk diri aku. Dan guys, jangan lupa subscribe, okay? Ciao.